Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-92 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Yang bermaksud, dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diyah, yakni denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahlinya, yakni keluarga si mati, kecuali jika mereka sedekahkan, yakni memaafkannya. Tetapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dan jika ia, yakni orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar diyah, yakni denda ganti nyawa kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat mencari hamba yang akan dimerdekakannya, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut datang dari Allah untuk menerima taubat, yakni membersihkan diri kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ahli tafsir membawakan beberapa riwayat yang menyentuh tentang sebabun nuzul ayat ini. Dan di antara riwayat yang masyhur, apa yang telah diriwayatkan oleh Mujahid dan lain-lain, bahawa ia diturunkan menyentuh tentang seorang yang bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah telah membunuh seorang lelaki
yang dahulu pernah menyiksanya, memaksanya untuk meninggalkan Islam. Lalu Ayyash ketika itu menyembunyikan keinginannya untuk membunuh lelaki tersebut. Lelaki tersebut telah pun memeluk Islam tanpa diketahui oleh Ayyash tentang keislamannya. Maka apabila tiba hari yang ia ingin membunuh lelaki tersebut, Ayyash menyangka bahawa lelaki itu masih lagi seorang musyrik. Lalu Ayyash membunuh lelaki tersebut. Maka apabila Ayyash mengetahui bahawa lelaki tersebut telah pun memeluk Islam, dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah membunuhnya dalam keadaan aku tidak tahu yang ia telah memeluk Islam." Lalu Allah turunkan ayat ini. Dan ayat ini walaupun ia turun ataupun diturunkan tentang suatu peristiwa yang tertentu, tetapi hukumnya boleh diambil dan boleh dilaksanakan untuk sebarang kes yang melibatkan pembunuhan tanpa niat atau pembunuhan yang tidak sengaja. Kerana seperti mana kita tahu bahawa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu hendaklah diambil daripada lafaz yang umum dan bukan daripada sebab yang khusus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada frasa wa ma kana, ia bukanlah bermaksud untuk menafikan kejadian ataupun berlakunya pembunuhan tanpa sengaja itu. Kerana jikalau ia pada frasa wa ma kana itu, jika ia bertujuan untuk menafikan peristiwa itu, maka tidak akan adalah sesiapa pun yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Tetapi penafian itu bermaksud larangan, bermaksud tidak sewajarnya, tidak seharusnya. Kerana itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam menjelaskan ayat ini mengatakan bahawa ayat ini menyatakan tentang tidak sewajarnya seorang mukmin itu, tidak sepatutnya seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain, melainkan tanpa sengaja ataupun tersalah bunuh. Dan wa ma kana di sini membawa maksud perkara itu adalah perkara yang haram dan merupakan sesuatu yang terlarang. Dan kalimah illa khata'a, illa di situ membawa maksud akan tetapi, iaitu tidaklah sewajarnya orang beriman itu membunuh orang beriman yang lain sama sekali. Tetapi sekiranya dia terbunuh ataupun membunuhnya secara tidak sengaja, maka adalah ke atasnya hukuman yang ditetapkan dalam ayat ini. Dan kalimah khata'a itu ataupun asal daripada kalimah akhta'a, dan ia bermaksud sekiranya sesuatu itu dilakukan tanpa sengaja. Menjadi suatu ciri orang yang beriman itu sama sekali tidak mungkin ada pada dirinya sama ada kemahuan maupun tindakan membunuh orang mukmin yang lain, melainkan sekiranya ia berlaku tanpa disengajakan. Contohnya, dia hendak menyerang ataupun hendak memanah atau melemparkan lembing atau menembak dalam konteks hari ini seorang yang kafir, tetapi peluru itu pergi kepada orang Islam ataupun orang beriman. Ataupun dia menembak seseorang atau membunuh seseorang yang disangkanya kafir, sedangkan orang itu seorang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apakah hukum yang akan dikenakan kepada sesiapa yang membunuh tanpa sengaja ini. Allah berfirman, "Wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minah
wadiyatun musallamatun ila ahli illa ay yasaddaqu. Kalimat tahrir di sini bermaksud membebaskan, al-i'taq, iaitu membebaskan hamba, daripada seorang hamba dibebaskan. Manakala kalimah wadiyah merujuk kepada adiyah, iaitu sesuatu yang diberikan sebagai ganti darah ataupun nyawa orang yang dibunuhnya itu, dan diberikan kepada walinya atau keluarganya. Maka ia bermaksud sesungguhnya orang yang beriman itu tidak sewajarnya membunuh orang beriman yang lain, kerana ia adalah suatu yang haram secara qat'i. Akan tetapi sekiranya berlaku juga tanpa sengaja, tanpa niat, maka darah ataupun nyawa orang yang terbunuh atau mukmin yang terbunuh itu tidak dipersiakan, bahkan menjadi suatu tanggungjawab dan dihukum ke atas orang yang membunuh saudaranya yang beriman secara tidak sengaja. Hendaklah ia membebaskan seorang hamba yang beriman, dan tidak cukup dengan itu, ditambah lagi hendaklah ia memberikan dia, membayar ganti rugi nyawa yang telah terkorban itu, yang telah dibunuhnya tanpa sengaja, kepada warisnya. Illa ayyasaddaqu, namun sekiranya berlaku, iaitu keluarga atau waris orang yang dibunuh secara tidak sengaja itu memaafkan, maka tidak perlulah diberikan diah tersebut. Dan Allah menggambarkan tahrir itu sebagai pembebasan seorang hamba, bagi menunjukkan kepada kita bahawa pembebasan atau kebebasan bagi seseorang hamba itu menjadi suatu matlamat, menjadi satu prinsip dalam antara prinsip-prinsip agama Allah Subhanahu wa taala, itu membebaskan seseorang daripada perhambaan, dan menunjukkan bahawa syariat Islam itu mewajibkan kepada pengikutnya supaya membebaskan, menggalakkan mereka untuk membebaskan hamba-hamba yang mereka perhambakan atau berada di bawah perhambaan mereka. Apabila berlaku sesuatu kesalahan, supaya manusia itu atau seseorang yang atau penggolongan yang dia perhambakan itu akan dibebaskan seramai yang boleh. Dan ini merupakan bukti bagaimana Islam menghapuskan secara beransur-ansur suatu adat yang telah berakar umbi dalam masyarakat jahiliyah, iaitu perhambaan sesama manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila disebut yang hendak dibebaskan itu hendaklah raqabati mu'minah, iaitu hamba yang beriman. Disyaratkan hamba itu hendaklah hamba yang beriman dan bukannya hamba yang kafir. Ibn Katsir mengatakan bahawa majoriti fuqaha berpandangan bahawa hamba yang pembebasan terhadap hamba yang beriman itu hendaklah benar-benar dilaksanakan, sama ada hamba itu seorang kanak-kanak maupun orang dewasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad membawakan sebuah hadis tentang seorang lelaki Ansar telah membawa hamba wanitanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku dikehendaki untuk membebaskan seorang hamba wanita. Maka sekiranya engkau melihat perempuan ini, hamba wanita aku ini seorang mukminah, maka aku akan membebaskannya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, kepada hamba wanita tersebut,
adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Dia menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, adakah kamu bersaksi bahawa aku merupakan pesuruh Allah? Dia menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, adakah engkau beriman dengan hari kemudian selepas kematian? Dia menjawab, ya. Nabi lalu bersabda, bebaskanlah ia. InsyaAllah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.